Terima kasih Mirza. Assalamualaikum dan salam hormat. Situasi banjir di Sarawak semakin pulih. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, terdapat 679 penduduk terjejas banjir melibatkan 189 keluarga masih ditempatkan di 6 buah pusat pemindahan sementara PPS sejak pukul 4 petang tadi. Daripada jumlah itu, satu PPS masih dibuka di Kuching yang menempatkan 113 orang daripada 24 keluarga. Sementara di bahagian Serian, selama 566 penduduk terjejas banjir melibatkan 165 keluarga masih ditempatkan di 5 PPS. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak meminta kerjasama penduduk yang terjejas banjir untuk bersama-sama melaksanakan kerja pembersihan serta membaik pulih tempat awam di kawasan masing-masing. Pengarah JBPM Sarawak, Khairuddin Rahman berkata, untuk pasca banjir kali ini, JBPM turut menghulur bantuan dan membersihkan tempat-tempat awam termasuk rumah ibadah serta dewan masyarakat yang terjejas banjir. Dalam temu ramah dengan RTM dalam slot cerita Pagi Sarawak di Kampung Sinar Budi Lama di Kuching, Khairuddin berkata kerja-kerja pembersihan di tempat-tempat berkenaan dilaksana dengan menggunakan pakai prosedur operasi standard COVID-19 termasuk melakukan sanitasi setelah selesai dibersihkan sepenuhnya. JBPM juga memberi bantuan yang serupa ke rumah persendirian yang didiami warga emas atau orang kurang upaya. Dalam pada itu, Khairuddin memberitahu JBPM Sarawak memberi respon terhadap 115 panggilan melibatkan ancaman binatang liar selain menyelamat haiwan sepanjang musim Timur Laut yang bermula November tahun lepas sehingga semalam. Respon yang paling tinggi diterima ialah membabitkan ular memasuki rumah dengan 100 panggilan dari seluruh negeri. Ini diikuti dengan 6 panggilan yang melibatkan buaya termasuk 1 kes serangan buaya di Kampung Meranet di Kota Semarahan baru-baru ini. Sebanyak 4,200 pek bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada 4 buah kampung yang terjejas akibat banjir di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Daru. Wakil rakyatnya Syafi'i Haji Ahmad berkata pengagihan bantuan itu melibatkan Kampung Pangtre, Kampung Tengah, Kampung Lemang Pek dan Kampung Tebaang. Jelasnya bantuan tersebut untuk meringankan beban penduduk terjejas banjir. Syafi'i ditemui media selepas mengagihkan bantuan berkenaan. Beliau berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Daro juga telah bersiap siaga menyediakan pusat pemindahan sementara namun tiada keperluan untuk memindahkan penduduk ke PPS berkenaan. Ini kerana kebanyakan penduduk yang terjejas hanya berpindah ke rumah saudara mara. Setakat ini keadaan air di kampung yang terlibat semakin surut. Bahagian Sibu merupakan satu-satunya zon di Sarawak yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan peningkatan kes positif COVID-19. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut pelaksanaannya, kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi yang kini berada di sekatan Jalan Raya dekat Jambatan Durin, salah satu pintu masuk utama ke daerah Sibu. Teruskan dengan laporannya, Al-Hadi. Terima kasih rakan tugas di Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. PKP di bahagian Sibu masuk hari kedua hari ini dan PKP di bahagian Sibu ini sebenarnya merangkumi 3 daerah iaitu daerah Sibu sendiri, daerah Kenawit dan daerah Selangau. Dan hari ini untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKP di Sibu ini, kami bersama dengan Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Sibu, Tuan Deputi Superintendent Arifin Bahar untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKP di Bandar Sibu ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Tuan. Terima kasih. Jadi, Tuan, setakat ini berapa banyak sekatan jalan raya didirikan di Sibu ini? Okey, untuk sekatan jalan raya di bahagian Sibu didirikan 4 sekatan jalan raya. Yang pertama tempat kita berdiri sekarang iaitu di Jambatan Durin. Yang kedua adalah di Bulatan Peradom. Ini adalah laluan utama masuk dan keluar ke daerah Sibu. Selain daripada itu ada 2 lagi sekatan jalan raya lebih untuk beri tumpuan kepada kluster Pasai iaitu di Rumah Layang dan juga Rumah Langi. Seterusnya satu lagi di Rumah Bujang, Jalan Pasai Siong dan Tekuk.
Jadi Tuan, setakat ini bagaimana pula dengan operasi pemantauan SOP di kalangan peniaga dan orang awam di Bandar Sibu ini Tuan? Untuk tim pemantau, PDRM telah mewujudkan 10 tim merangkumi anggota tugas am, jenayah, narkotik dan juga JPJKK sendiri di bawah saya yang terdiri juga bantuan daripada agensi lain termasuk daripada ATM, daripada SMC, begitu juga daripada Rela untuk membantu kita untuk menyemak pematuhan SOP di premis-premis perniagaan di sekitar Sibu. Jadi ada lokasi tumpuan tak di Sibu Tuan? Kita sebenarnya tidak, selagi ada pusat perniagaan kita akan pantau. So kita bertugas 24 jam. Saya lebih kurang dalam 150 orang setiap hari 24 jam. Terima kasih kerana bersama kami petang ini Tuan. Jadi sekian sahaja laporan kami dari Bandar Sibu ini, dan untuk penonton yang berada di rumah, terima kasih kerana kekal di rumah, dan untuk mereka yang terpaksa membeli barangan keperluan untuk keluarga masing-masing, patuhilah SOP yang telah digariskan dengan memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan kerap membasuh tangan mereka. Sekian sahaja laporan saya, Al-Hadi Syamsawi dari Bandar Sibu ini. Kembali bersama rakan setugas di Kuching. Silakan. Terima kasih Al-Hadi. Kita ke berita seterusnya. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika di Sarawak, kecuali di bahagian Sibu, adalah dibenarkan beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula esok hingga 31 hari bulan ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah bagaimanapun berkata, pengusaha Taska dan Tadika perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP pembukaan pusat berkenaan yang telah ditetapkan sebelum ini. SOP yang ditetapkan ialah pengusaha perlu melakukan proses nyakuman premis dan peralatan di premis mereka selain memberi taklimat kepada ibu bapa dan guru atau pengasuh sebelum beroperasi. Pengusaha juga perlu memastikan penjarakan fizikal dan kanak-kanak yang hadir diperiksa suhu badan selain mengamalkan pemakaian pelitup separuh muka. Bercakap kepada pemberita selepas majlis menyantuni petugas Barisan Hadapan di Kuching, Datuk Seri Fatimah menjelaskan kebenaran bagi pembukaan Taska dan Tadika itu adalah sebagai sokongan kepada ibu bapa bekerja yang memerlukan tempat yang selamat untuk menghantar anak-anak mereka. Setakat ini tiada kes jangkitan COVID-19 di Taska atau Tadika dilaporkan di Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berkata peranan para petugas Barisan Hadapan dalam membantu kerajaan menangani penularan COVID-19 amat dihargai. Sehubungan itu, orang awam perlu terus mematuhi prosedur operasi standard sebagai sokongan kepada petugas Barisan Hadapan agar usaha mengekang penularan wabak itu membuahkan hasil. Dalam majlis ini, sebanyak 180 pek makanan disumbangkan oleh sebuah restoran makanan segera kepada petugas barisan di Kuching sebagai menghargai tugas dan komitmen mereka. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan. Baik.